Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح بي صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'ni kesyukuran. Terima kasih kita kepada Allah Ta'ala dapat kita sambung kitab Majmu' Salasi Rasail, himpunan 3 risalah pada masalah ataupun risalah yang kedua, muka surat 51 Jawi, Rumi 129, yang mana kita membicarakan tentang masuk masalah tu, masalatun, masuk masalah lepas wallahu a'lam bissawab tu ada satu perenggan tu, satu masalah kan, yang wallahu a'lam bissawab tu kan, ada satu masalah yang diceritakan tentang seseorang yang mempunyai, kita baca je lah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Masalah, jika seorang tiada mendapat ia akan menyempurna segala syarat sah sembahyang dengan sebab najis, umpamanya sebab tu seorang tu dia tak dapat menyempurnakan syarat sah sembahyang. Syarat sah sembahyang ni kita tahulah apa dia syarat sah sembahyang: menghadap kiblat, suci daripada najis, suci daripada hadas kecil hadas besar dengan maksud ada wuduk, janganlah berhadas besar, mesti menutup aurat. Itu dia panggil syarat sah sembahyang. Perlu buat perkara itu untuk sah sembahyang. Jadi tiba-tiba dia tak boleh buat. Dia bagi contoh, umpamanya sebab najis. Sebab najis umpamanya, dia bagi contoh sebab najis lah. Najis ada dekat badan, tapi tak boleh buang najis itu, tak boleh basuh atas sebab-sebab tertentu. Tapi dia wajib sembahyang. Kenapa dia wajib sembahyang? Kerana ada pada dia syarat wajib. Apa dia syarat wajib? Islam, akil, balik, suci daripada haid dan nifas. Dia Islam, dia berakal, dia balik, dan dia tak ada haid, tak ada nifas, maka dia wajib solat. Cuma dia tidak dapat menyempurnakan syarat sah tadilah. Tak dapat menghadap kiblat atau sebab-sebab tertentu lah. Tak tahu ke, ataupun tak boleh bergerak ke, tak boleh suci najis, ada najis kat badannya,
Dia tak boleh cuci. Kenapa dia tak boleh cuci? Buatlah masalah macam mana pun. Tak boleh bergerak ke? Sakit ke? Macam pakai pampers tu kan. Ataupun tak boleh tutup aurat. Kenapa tak boleh tutup aurat? Buatlah masalah macam mana pun. Tak ada kain ke? Ataupun kain ada tapi tak boleh bergerak nak tutup pada lutut ke? Itu dia panggil syarat wajib ada. Dia Islam akil balik suci haid nifas. Tapi syarat sah dia tak boleh buat. Sebab apa dia tak boleh buat? Sebab ada masalah, ada uzur, ada sakit, ada keuzuran. Maka tak boleh sempurnakan syarat sah. Kalau tak boleh sempurnakan syarat sah, maka sembahyang dia tak sah. Ialah tak boleh sempurnakan syarat sah, tak sah lah sembahyang dia. Walaupun tak sah, tapi tetap wajib. Kenapa pula wajib sembahyang? Sebab ada syarat wajib. Syarat wajib apa? Islam akil balik suci haid nifas. So macam mana nak buat ni? Nak sembahyang tak sah, nak sempurnakan supaya jadi sah tak boleh kerana uzur. Kalau macam tu tak payah sembahyang. Tak boleh kena sembahyang. Sebab apa kena sembahyang? Sebab wajib sembahyang. Syarat wajib ada. Sudah, dia terkepit. Dia terkepit dalam dua masalah. Nak sembahyang tak cukup syarat sah. Nak sembahyang terbuka aurat, tak boleh tutup, tak ada kain, tak boleh bergerak untuk tutup. Nak sembahyang ada najis kat badan. Contoh dia bagi najis lah. Nak cuci najis tak ada air. Macam tu lah. Nak cuci najis boleh, air ada, tapi tak boleh nak pergi ambil. Pergilah bangun, tak boleh bangun. Krem, sakit. Buatlah masalah macam tu. Wajib sembahyang, wajib. Nak sembahyang tak tahu kiblat. Tengoklah langit, tengok bulan, tak boleh tak nampak. Hujan. Tanyalah orang dalam hutan, tengah padang pasir. Buatlah masalah macam tu. Dalam penjara, dalam lokap orang kafir lah, negara orang kafir. Mana tahu kiblat tak kiblat orang. Jadi nak sembahyang macam mana tak tahu kiblat ni? Kalau macam tu tak sah lah sembahyang. Kalau main menghadap je, betul lah, kena menghadap kiblat. Kalau macam tu tak payah sembahyang. Tak boleh wajib sembahyang sebab ada syarat wajib. Dia terkepit tau, dia terkepit. Jadi macam mana? Maka wajib atasnya sembahyang kerana hormat bagi waktu. Dia panggil solat hormat waktu. Wajib sembahyang juga. Tapi sembahyang macam mana? Sembahyang macam mana yang boleh lah. Tak boleh menghadap kiblat, menghadap lah mana-mana pun. Tak boleh tutup aurat, sembahyanglah terbuka aurat pun. Tak boleh cuci najis, biarlah tak boleh cuci najis, sembahyang dengan najis-najis pun. Itu maksud dia. Tapi wajib sembahyang, wajib sembahyang. Okey? Dia panggil solat hormat waktu. Dan wajib atasnya qada. Wajib qada. Dah lah wajib solat, sakit-sakit. Nanti bila dia sihat, wajib qada. Kemudian daripada dapat menyempurnakan dia. Bila dia dah sihat, dia dah boleh, kalau bab najis dah boleh basuh najis. Kalau bab aurat dia dah boleh dah boleh pegang atau dah ada kain balik. Maka wajib dia solat balik sekali lagi. Qada. Semayang di awal-awal tadi tidak sah. Tak sah. Itulah dia kata. Tu perbahasan tu. Daripada perbahasan ni ialah dia nak panjangkan perbahasan ni. Panjangkan lagi. Jadi kita jangan mudah-mudah lah. Ramai orang saya jumpa dekat hospital, ramai. Saya cakap tak sembahyang ke? Nak sembahyang macam mana? Penuh dengan wire. Wire tu lah yang tek. Macam mana? Padahal yang saya melawat tu orang tu tau, kenal dekat masjid. Jadi daripada muda lagi main masjid. Maksudnya orang masjid, orang seorang masjid. Saya selalu sebut, kalau orang yang jenis tak sembahyang, jenis tak peduli sembahyang, kita tak heran sangat. Tiba-tiba masuk hospital tak sembahyang, kita tak heran. Tak heran tu maksud biasa. Dia bukan jenis sembahyang pun. Kau tengoklah rambut dia. Rambut pun dia colour. Contoh kan. Kau tengoklah dekat leher dia rantai pakai. Kau tengoklah ada rantai, ada gelang. Jadi orang jenis tak sembahyang tiba-tiba masuk hospital tak sembahyang, tak heran. Dah tahu dah. Yang kita hairan dan sedih, tanpa sedih tambah kesian. Orang seorang masjid sembahyang daripada muda. Bukan sembahyang biasa-biasa. Sembahyang datang masjid surau. Lain. Sembahyang biasa-biasa kat rumah. Ini sembahyang datang masjid 0.1% je ada dalam satu kawasan. Tak banyak pun. Tapi 0.1% ni tiba-tiba masuk hospital tak sembahyang. Itu sedih, kesian, hairan. Hairan pun ada. Sebab kita kenal dia kat masjid. Mana pakcik tu lama tak nampak. Masuk hospital 2 minggu dah. Mari kita melawat nak. Kita melawat dia. Esok pergi pakat-pakat melawat esok. Pergi. Tanyalah. Ni waktu masuk dah tak sembahyang kan? Sembahyang macam mana Ustaz? Dah 2 minggu tak sembahyang. Kenapa? Penguh wire, memang ada wire pun. Ada seorang tu kaki dia tergantung besi terpacak gitu.
Nampak ngeri lah. Sebenarnya besi tu dia macam mana tah? Dia macam ada skru lah. Dia nak bagi tulang tu cantum. Tapi kita tengok, wah, macam area. Area, macam area. Ni area lama. Orang tak pakai sekarang, orang tak pakai area dah. Orang pakai Astro lah sekarang. Kan ada tu. Nampak ngeri rupanya dia untuk jangan bagi kaki tu bergerak. Supaya tulang yang tadi tu bercantum, kan? Ada. Tak semayang. Nak semayang macam mana nak pergi toilet tak boleh. Kita jadi hairan. Jadi kesian dan hairan. Kalau dan dia jenis orang datang masjid daripada kecil dengan maksud, daripada kecil tu maksud daripada muda. Dengan maksud mestilah duduk kuliah. Takkan lepas sembahyang dia balik tau. Kalau dia duduk 20 tahun dalam masjid surau tiap tahun, memang muka dia ada. Kalau memang musyarat agung pun memang dia ada. Kalau silap kena lantik pun dia pun. Terpaksa lantik dia sebab tak ada orang nak ambil jawatan. Maknanya orang baik lah kita nak kata. Maknanya duduk, maknanya dia tiba-tiba tanya nak sembahyang macam mana. Terfikir 20 tahun dia datang masjid, kuliah subuh, kuliah maghrib. Kalau ada kuliah duha lagi, belajar apa? Tu heran. Mengaji apa ni? Dia mengaji apa selama ni? Apa masalah? Masalah dekat surau masjid ke? Masalah dekat EJK ke? Yang maksud yang menguruskan kuliah? Masalah kat dia ke yang lari? Tak tahu masalah. Kita nak cari, nanti macam menyalahkan orang. Bukan, cuma masalah dekat mana? Cari punca, cari punca. Kenapa jadi gini? Kenapakah fenomena ini berlaku? Datang masjid 20-30 tahun, tapi ada benda-benda yang basic sangat, asas, simple sangat, gagal. Di manakah silapnya? Di manakah silapnya? Tak tahu. Mungkin apa? Silibus ataupun silibus macam sekolah pula. Sukatan kitab apa yang ditentukan untuk setiap malam tu apa? Ceramah je ke? Cerita pasal syirah je ke? Cerita pasal apa? Cerita pasal apa lah? Isu semasa je ke? Kalau betul kena ubah. Sebab apa ni penting ni? Kalau tidak 20 tahun 30 tahun mari masjid, tiba-tiba tak reti nak sembahyang macam tak dah 2 minggu tak sembahyang. Kenapa jadi macam ni? Tapi bukan kat Pahang saya cerita ni. Hospital Sungai Buloh. Saya pergi hospital Sungai Buloh. Ni kisah benar. Sebab masa tu hospital Puncak Alam tak ada lah. Sekarang dah ada dah Puncak Alam. Hospital boleh pindah balik kot. Dah ada hospital. Dulu dah orang Puncak Alam kena pergi tu Sungai Buloh. Jauh lah juga, taklah jauh sangat. Naik highway kejap je. Kat Pahang tak nak jumpa lagi lah. Kat Pahang semua lain macam. Ma'alim semua kan. Tak tahu lah. Saya cerita dekat negeri dulu. Macam apa telah terjadi ni? Apa salah kat mana? Kat mana kena ubah? Diri dia kena ubah. Lepas maghrib tu duduk jangan balik. Ataupun pelajaran ataupun kitab yang ada, yang disediakan tu yang tak kena pada sukatannya sepatutnya, ataupun apa, tak tahu. Tapi jadi macam tu. Sedangkan tengoklah wajib solat. Lepas tu pula dia kata wajib solat, nanti kena qada. Baik tak payah solat awal-awal. Sebab nanti kena qada juga. Logik juga. Kalau solat awal, kalau solat sekarang tengah sakit-sakit, kalau nanti tak perlu qada, tak apalah juga. Susah payah nak sembahyang ni. Nak ambil wuduk susah, nak kena pakai spray lah, itulah, inilah. Kalau dia tak boleh bangun, kencing yang tabuk perut tu. Jenis macam-macam lah, susah lah. Dalam punyalah susah payah, kena sembahyang. Dalam sembahyang tak dapat menyelesaikan beberapa perkara lah, aurat ke, bad najis ke kan. Lepas habis tu nanti sihat, kena qada balik. Dah lah masuk hospital 3 bulan, 100 hari nak masuk. Lepas tu kena qada 100 hari kali 5. 100 hari kali 5 waktu. 500 waktu kena qada balik. Baik awal-awal tak payah sembahyang, nanti qada terus. Buat apa sembahyang kalau ianya kena qada? Kalau sembahyang tak kena qada nanti okey juga. Logik tak? Logik tak? Logik tak logik pun. Macam mana boleh faham macam tu? Mengaji apa selama ni? Belajar apa selama ni? Mungkin belajar bahasa Arab kot. Bunyi-bunyi belajar bahasa Arab kan bagus. Mungkin belajar bahasa Arab kot. Tapi belajar bahasa Arab pun belajarlah sama hukum hakam ni. Dia panggil ilmul hal, dia panggil. Bahasa Arab dia panggil ilmu lughah, bahasa. Ini ilmu hal. Ilmu hal ni apa? Ilmu yang kita nak buat hari-hari. Bukan jarang-jarang. Memang hari-hari nak buat. Kenalah belajar sebab hari-hari nak buat. Kenalah belajar wuduk sampai sempurna sebab hari-hari nak wuduk. Kalau bab zakat setahun sekali tu bolehlah jarak-jarak sikit, sebulan sekali ke belajar. Sebab zakat bukan bayar tiap bulan, bayar setahun sekali. Jadi jarakkan sikit. Yang hari-hari nak buat ni, hari-hari nak istinja, hari-hari buang air, buang air kecil, buang air besar, berak kecil, buang air kecil, berak. Tu kerja kita. Jadi kena belajar cara cuci sebab hari-hari buat. Dia panggil ilmu hal.
Nak semayang, hari-hari semayang, kena belajar ilmu semayang. Begitulah. Allah. Jadi lepas tu kena qada. Jadi soalan dia tu saya jawab macam mana? Dia kata nak baik tak payah semayang siap-siap. Abang Haji ni kata baik. Baik, tak payah semayang siap-siap. Tak payah semayang sebab susah dan sakit. Nanti kalau semayang pun kena qada juga. Baik awal-awal lagi niat, nanti qada lah bila sihat nanti. Jawapan dia macam mana? Kalau sihat, kalau mati. Sebelum sihat. Kalau dia tak semayang dengan niat nak semayang nanti bila sihat, kalau dia mati, dia dikira berhutang semayang. Dia akan sebut di bawah nanti. Berhutang. Maksudnya dalam catatan malaikat dia tidak semayang. Sebab dia tak semayang. Sebab memang dia tak semayang pun. Tapi kalau dia semayang yang kata kena qada nanti tu, semayang juga dalam keadaan tak sempurna lah. Mungkin tak ada wuduk. Mungkin sebab tak ada air, nak ambil air tak boleh. Panggil nurse tolong ambil air. Aku buka kerja ambil air. Kamu dia pergi. Contohlah. Nak anak tak ada kat situ. Contohlah nak semayang subuh ke. Macam mana? Tak boleh bergerak. Nak suruh tolong tutup kepala lutut. Nampak sikit tu sikit je. Tiup kepala lutut. Tiup kain. Tak pergi juga. Macam mana nak tarik? Tak boleh tarik dengan tangan. Nak suruh orang pun orang tak ada. Semayang subuh kena semayang subuh. Jadi semayang je lah kan. Yang tak cukup, tak sempurna syarat-syarat tadi tu. Nak basuh najis, nak suruh basuh najis, duk berak dah ni, nak basuh najis. Tak ada orang nak buat. Semayang nak kena semayang, subuh dah masuk ni. Maka semayanglah macam tu aja. Semayang je. Kemudian selang beberapa hari tak sempat sihat lagi lah. Yang tahu dia wajib semayang dan nanti dia wajib qada. Tak sempat sihat lagi, mati. Dalam catatan malaikat sembahyang sah. Dan tak ada hutang apa-apa. Dan dia tak perlu qada. Sebab dia dah mati, nak qada macam mana? Dia tak perlu qada. Tak wajib qada. Malah dalam catatan malaikat telah semayang. Memang pun dia semayang. Kan kena qada. Kalau kena qada, kalau hidup. Kalau mati tak perlu qada. Kelakar lah bunyi ayat. Kalau mati tak perlu qada. Kalau dah mati nak qada macam mana? Jadi senang aja. Nak hidup ke nak mati? Nak qada ke tak nak qada? Lepas semayang penat-penat ni. Oh, tak nak qada, mati. Ya Allah, matikan aku tak nak qada. Nak qada, nak qada. Ya Allah, sihatkan aku kerana aku nak qada semayang yang aku semayang tadi. Tu. Nanti dah akan cerita balik sekali lagi. Inilah yang muktamad, ini pendapat muktamad. Dan kata setengah ulama, tiada wajib atasnya qada dan jika sembahyang itu serta cedera sekalipun. Ini pendapat dhaif. Jadi boleh cerita yang susah dulu. Boleh istikhilaf. Ada pendapatnya pendapat yang kedua dalam mazhab dan pendapat mazhab lain lah. Mengatakan wajib solat. Yang macam tadi tu lah. Terselak. Ada najis tak kira. Dan nanti tak perlu qada dah. Kira sah. Itu bukan mazhab Syafi'i, itu bukan pendapat muktamad. Nak pakai mana? Tiba-tiba nak tukar mazhab rasa? Ke masih nak kekal dengan mazhab Syafi'i ke nak tukar mazhab? Terpulang. Cuma nak beritahu mazhab lain tak wajib qada. Semayang wajib, qada tak wajib. Mazhab Syafi'i semayang wajib. Semayang bila sebut semayang ni waktu yang tak cukup syarat tadi tu. Kalau cukup syarat memang wajib semayang. Ni yang tak cukup syarat ni. Okey? Semayang wajib pendapat muktamad. Nanti bila sihat wajib qada. Mazhab lain semayang wajib walaupun tak cukup syarat dan bila sihat pun tak wajib qada. Okey. Ini mungkin guna kalau dulu-dulu banyak sangat ke pendapat ada tak apa. Yang akan datang niat kena buat macam ni lah. Sebab itu yang muktamad. Masalah jika seorang sakit seorang tu sakit dan lemah daripada bersuci, tak boleh. Lemah tu uzur, maksud tak boleh bersuci daripada segala najis. Maksud lemah ni dia sendiri tak boleh pergi ambil air. Lemah juga maksudnya air tak ada. Lemah juga. Najis ada, air tak ada. Lemah juga maksud lemah daripada bersuci. Dia air ada tapi tak ada orang nak cuci kan. Tu, 3 lah. Pertama, lemah bermaksud dia tak larat nak pergi, dia tak larat. Tak mampu untuk ambil air untuk basuh. Yang kedua, air tak ada. Kuat pun air tak ada, dia panggil lemah juga. Yang ketiga, air ada tapi tak ada orang yang boleh suruh untuk buat. 3. Tak ada orang yang untuk tolong basuh, tak ada orang. Itu maksud lemah. Ya.
pada pakaian dan badan. Sama ada najis tu dekat pakaian ke, kat badan ke, dan tempatnya, tempat semayang ke. Mana boleh tak? Ada najis, mana sah semayang. Kenalah cuci pada najis dulu. Tapi lemah. Sama ada tak ada air, nak masuk macam mana? Ataupun ada air, dia yang tak boleh nak pergi. Ataupun ada air dan ada orang. Dia nak suruh orang tu tak nak. Ataupun orang pun tak ada. Macam tu lah. Okay? Tak boleh nak minta tolong orang. Tu maksud lemah. Dengan sebab terlampau lemah badannya dan segala anggotanya. Lemah badan dan anggota dan termasuk yang tadi lah. Maka wajib atasnya menyuruh akan dia barang yang dapat dan sembahyang ia. Jika dia lemah badan, tak mampu untuk cuci najis, dan biasanya ni yang pakai yang keluar najis yang pakai diaper orang tua tu kan, misalnya dekat hospital ke apa, akal dia sempurna, dia bukan nyanyok, mungkin dia terlalu tua. Sekarang ni masalahnya, masalah sekarang najis ada dekat dia, mungkin ada dekat badan, mungkin nak pergi basuh yang ada dekat pakaian ni. Dan ada orang maka dia wajib suruh orang itu untuk basuh. Kalau orang tu basuh, selesai. Dia wajib suruh orang. Orang tu anak ke, siapa tak kisah, isteri ke, siapa, suami ke, ada orang lain. Malah dibahas ulama, kalau semua orang tak nak buat, sebab dia tak wajib buat, orang lain tak wajib buat. Kalau katakan Allah, ada najis kat badan aku, nak semayang ni, cuci lah, seorang pun tak cuci. Ada orang tak wajib. Wajib? Tak wajib. Orang tu tak wajib cuci. Tak wajib. Sebab aku nak semayang ni, tak wajib. Bukan tanggungjawab aku. Tapi kalau tanggungjawab dia, wajib lah. Kalau anak dia kan. Ni kalau bukan tanggungjawab dia, tak wajib. Nurse tak wajib basuh. Tak wajib. Cuma sekarang ni macam mana nak semayang? Nak suruh orang. Nak suruh orang. Maka ulama bahas, ada duit tak? Ada duit. Banyak lah, adalah duit. Kalau upah cukup tak duit tadi? Cukup, maka wajib upah. Berapa nak sekali basuh berak? Berapa nak? Biasa nak berapa? Kalau kita lah, ada orang kalau mak ayah kita, itu syurga kita. Ambil upah bodoh lah, itu tempat syurga kita. Ni cerita orang lain lah. Orang lain agak-agak tolonglah siapa kan, cari orang seorang, aku ni masalah ni, ni tolonglah, aku bayar ni, risau ada duit aku bayar. Berapa nak? RM10 sekali basuh berak. Maksudnya orang suci sungguh lah. Sebab kalau tak suci betul, kita pula yang berdosa kalau sembahyang dia ni. RM10 tak sanggup. RM20, RM30, RM100. Maka ulama bahas berapa ringgit tu. Jika orang nak ni mahal daripada uruf, kebiasaan tu kalau nak kita mahal, maka tak payah upah. Sedangkan dia suruh ni, wajib atasnya menyuruh akan dia barang yang dapat. Maksud wajib usaha sampai orang tadi tu, orang yang nak minta dia basuh tadi tu, basuh. Macam mana nak minta? Tolonglah, nangis-nangis. Wajib nangis. Nak cakap tu, arahkan, kau mari sini basuh, baru dia basuh. Wajib cakap macam tu. Dia pun tak peduli je. Tak apa, aku bagi duit, upah. Dia nak, wajib upah. Cuma bila sebut upah, dia ada nilai. Kalau orang tu nak sekali basuh 100, jang, sehari 3 kali berak, 300. Ramai nak kerja, sebulan 10,000. Contoh lah kan. Jadi berapa nilai tu? Jika nilai tu mahal pada uruf, kalau tanya orang ramai kata ini melampau, maka dia tak perlu dah dia upah orang. Biar je semayang gitu. Sah juga, nanti kita bahas sebab tu. Jadi kalau sekarang saya rasa mungkin RM10 kot. RM10. Berapa minit je tak? 20 minit? 15? Mungkin RM10. 20? Boleh lagi lah. 30 rasa macam mahal kot. Macam mana? 50 mahal. Itulah uruf lah. Agak-agak kita fikir sendiri lah. Jika lebih daripada kadar itu, tiba-tiba ada orang letak, aku letak RM80. Semua letak RM80. Maka orang yang tadi tu kan wajib tu, wajib dia bayar. Tiba-tiba mahal pada uruf, RM80 mahal tu melampau, maka tak wajib dia suruh terus semayang gitu aja. Sebab benda ni bukan benda kecil, benda besar. Kalaulah dia murah je RM10, tiba-tiba orang ni tak nak bayar juga, sedangkan dia ada duit dan dia mampu,
maka semayang dia tidak sah. Kalau dia tak suruh basuh, aku semayang gini je lah, Allah faham, bukan aku minta semayang Allah Akbar dalam keadaan ada najis. Sedangkan waktu tu upahnya sekali basuh RM10 dan kadar tu okey sangat dah, maka semayang dia tak sah. Tu kata benda bukan benda kecil, benda besar. Nampak macam benda kecil, benda besar. Tak sah semayang dia, kerana ada orang yang boleh buat dengan upah RM10 dan dia ada duit RM400,000 dalam bank. Katalah banyak duit tu, sepatutnya dia kena suruh. Tapi dia tak suruh, aku sayang kau duit, dia semayang, tak sah semayang. Tapi kalau RM80 sah semayang dia, walaupun ada tahi penuh kat punggung dia. Nampak? Nampak macam benda kecil, dia benda besar. Dia semayang wajib suruh. Bila dia wajib suruh cuci semua dan uduk semua dan dia semayang, maka tak perlu qada lah semayang dia, sebab dah cukup sempurna dah. Tak perlu qada lah sebab dah tak ada najis. Dan jika tiada boleh akan dia, atau boleh tetapi sangat masyaqqah. Dan jika tiada boleh akan dia, dia sendiri tak boleh basuh najis tadi, sedangkan nak semayang. Atau boleh dia buat, tapi sangat masyaqqah, dengan banyak sakitnya. Banyak masyaqqah, macam mana tahu? Nak pergi masuk toilet tu berguling sejam setengah baru sampai. Masyaqqah. Ataupun aduh lebam habis, semata-mata nak pergi toilet untuk ambil wuduk. Contohlah, untuk ambil wuduk pula, untuk basuh najis. Mungkin kan ada kadang-kadang dia sakit, kita angkat ke tepi nak basuh najis tu, angkat ke tepi, Allah habis. Contohlah, kadang-kadang orang tua ni, kalau bab orang tua lah, bila dia duduk lama sangat, dia akan jadi macam berkudih. Apa nama benda kat belakang, macam ruang macam berkudih kat belakang. Berkudih sebab lama. Sebab tu orang tua-tua yang duduk saja tu kena gerak dia, kena letak bantal, bagi kejap kat ni. Saya adalah pengalaman jaga orang tua. Letak, kalau tidak dia akan naik, apa nak cakap, yang benda bulat tu, apa dia panggil? Ada nama dia, macam kudih lah. Naik macam apa? Kudis tekanan. Bahasa baru. Maksudnya dia bukan sebab sakit gatal apa tak, sebab dia tak bergerak, dia macam dia tak cukup oksigen ke apa ke, menyebabkan dia akan jadi. Saya tak ingat apa nama dia. Jadi bila macam tu lama kalau duduk biar lama sakit. Itu nak alih sakit. Sebab apa nak alih? Nak basuh punggung ni. Sakit sangat, tak boleh, aduh. Maka tak perlu. Tak perlu dah. Maksudnya tengok dia kata ni, sangat masyaqqah. Boleh tapi sangat masyaqqah. Tunggu. Maka najis biarlah dia kat satu kat tu. Habis tu nak buang macam mana? Ambil diaper dia, tarik, lap pakai wet tissue aja. Habis nak basuh jiru, tak boleh. Gerak sikit sakit, gerak. Itu kalau masalah kudih tu. Masalah urat ke, masalah tulang ke, dia punya grip tu, dia punya bukan grip, dia punya pelincir dah habis dah. Dekat sendi-sendi kan ada pelincir dia. Yang orang injek pelincir tu, kan? Dah tak boleh dah. Gerak kuk bunyi belaga tulang. Kuk tak boleh dah. Bila macam tu masyaqqah sangat tu. Nak basuh sampai aduh setengah jam. Nanya ni. Maka buat mandi yang boleh, basuh lap punya gitu. Sedangkan lap najis tak boleh. Dia kena lalu air mutlak. Tak apalah bagi dia, kerana terlalu masyaqqah dan lain-lain lah. Buatlah masalah macam mana pun. Ataupun banyak wire pun sama juga. Banyak wire, banyak besi, terpaksa nak angkat tu jadi bahaya juga. Padahal dari sudut tengok dia muda lagi, cuma banyak sangat wire. Nanti kalau masa nak cuci tu angkat-angkat sikit kat belakang-belakang ni,